Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, semalam kita dah mukadimah, jadi kita dengan harapan semua daripada kita semalam tu dah dapat satu overview ataupun mengenai, kita jelas tentang tujuan kita mempelajari Al-Quran ni, mempelajari teknik ataupun kaedah untuk memahami Al-Quran. Kaedah asas menterjemah seperti dalam kulit buku kita ni, kaedah nahu ringkas. Jadi kaedah nahu ringkas ni bertujuan, objektif dia untuk mengenal dan menterjemah kalimah Al-Quran. Bukan untuk bertutur, bukan juga untuk kita baca kitab tak ada baris. Bahkan kita nak faham kitab yang dah sedia ada barisnya. Baik, jadi saya terus pergi kepada pelajaran kita hari ini. Sebelum tu, saya akan dengan ringkasnya, ni pada mukadimah buku tersebut, yang kita ni bukan belajar untuk pandai tafsir. Ya. Tafsir tu kita serahkan kepada ulama, tapi lebih kepada untuk kita faham supaya kita dapat ambil pelajaran, ibrah. Dalam bahasa Melayu, kita kata ibrah, kita guna perkataan ni. Tapi dalam bahasa Arab, usul tafsir ni menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum, tidak semestinya dengan sebab-sebab yang khusus. Kita nak dapat yang perkara itulah. Dan kita kena faham bahawa pelajaran ini adalah wajib kerana dia Al-Quran, bahasa Arab. Jadi dia untuk memahami apa yang Tuhan kata ke kita. Tuhan kita yang mencipta kita tu berkata kepada kita. Jadi hukum dia tu wajib untuk kita faham. Kalau tidak kita jadi sangka-sangkaan sahajalah. Ya, dan bahasa sumbernya itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi adalah satu kewajipan untuk kita memahaminya. Jadi di sini ini adalah langkah pertama, the baby steps untuk kita belajar. Jadi dekat pelajaran ini saya suka nak tegaskan lagi yang kita tidak menekankan kepada hafazan. Jangan risau nak menghafal ya. Umur-umur macam kita ni kebanyakan daripada peserta dalam kelas ni, maknanya semuanya umur dah banyak lah, kiranya macam dah kurang muda. Perkataan yang sesuainya adalah kurang muda. Jadi kalau kata kurang muda, maknanya kita ni dah bukan umur menghafal. Jadi kita kena faham konsep ya. Kita fahamkan konsep keseluruhan tu, insya-Allah lebih mudah untuk kita pelajari tata bahasa Arab. Jadi yang disebut sebagai sebenarnya tata bahasa ni apa dia? Ilmu nahwu dan juga i'rab. Kalau tak tahu yang ni tak apa. Kita sekarang nak belajar the basic concept ataupun konsep asal untuk kita faham tata bahasa Arab itu. Jadi ini je yang kita akan pelajari sepanjang 20 sesi yang kita akan bersama ni sepanjang bulan Ramadan ini. Tekan dia banyak pun. Jadi kita kena faham konsep dia. Semua kalimah, maknanya macam dalam Quran ni kan, kita baca Quran ni, ni semua disebut sebagai kalimah. Ni semua perkataan ni, kalau bahasa kita cakap kalimah lah. Ni semua yang kita baca ni. Kalau kita perhatikan dalam Quran ni, ada tak tanda baca macam koma? Ada tak? Ada tak koma? Ada tak dekat sini? Koma ke? Ada besar tak? Macam ni Ibrahim. Ada tak besar tiba-tiba? Ibrahim. Waktu besar. Ada tak huruf besar? Macam A besar, A kecil. Ada tak? Tak ada. Jadi di situlah pentingnya kita belajar nahu. Kerana nahu itulah yang menentukan perubahan baris. Maknanya
Kita tahu kalau baris ni dia apa, dia kalimah dia apa. Jadi terjemahan dia apa. Kalau kalimah tu berbaris begini, ni apa, ini perkataan apa. Jadi kaedah itulah yang kita nak pelajari supaya kita kita dapat faham kerana ada suara ni tu. Maksudnya ada ini maksudnya menunjukkan kepada nama khas, ini nama am, ini adalah perkataan yang mesti bergabung dengan perkataan lain. Contoh begitulah. Ya. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran hari ini. Okey. Kita terus pergi kepada pelajaran. Ini je sukatan pelajaran je. Kita akan belajar tentang dalam perkara ini sahaja Tapi kita pergi satu-satu. So jangan risau. Kalau rasa saya cakap laju sangat, just remind me. Bagi tahu saya, angkat tangan. Boleh angkat tangan dengan menggunakan apa tu? Zoom ni dia ada panggil apa? Simbol reaction tu, okey, angkat tangan. Nanti admin insya-Allah akan perhatikan dan bagi tahu saya, alert saya. Kalau dalam kelas ni pun angkat tangan, ni dah senanglah, sikit je boleh nampak. Depan saya je Jadi baik, ini perkara yang pertama. Pengenalan tata bahasa Arab. Tata bahasa ni kalau dalam bahasa kita yang biasa kita dengar ialah, kalau bahasa Inggeris ni bahasa kita pula. Bahasa Inggeris grammar. Tata bahasa ni grammar lah. Dalam bahasa Arab, inilah yang dikatakan ilmu Nahwu. Nahwu tu tata bahasa. Tata bahasa tu apa? Grammar. Grammar tu apa? Kita belajar tentang kalam ataupun bahasa Arab. Bahasa Arab ni, ini syarat untuk sesuatu tu dikatakan bahasa Arab. Jadi kita tak payah risau, tak payah hafal ni. Maknanya perkataan Arab tu mestilah lafaz itu bahasa Arab, perkataan dia tu tersusun, ayat tu sempurna dan dia semuanya bahasa Arab. Dia tak boleh campur. Dia tak boleh macam bahasa rojak. Tu dia tak kata kalam. Jadi kita tak ada masalah di situ kerana kita belajar Quran. Bila kata Al-Quran memang dalam bahasa Arab. Jadi tak ada bahasa campur. Tak boleh nak kata yang terjemahan tu bahasa Inggeris, itu bukan Quran. Itu bukan bahasa Arab. Itu kalam, bukan kalam bahasa Arab. Kalam bahasa Arab tu keseluruhan Quran tu. Itu je. Dah senang. Jadi kita cuma nak belajar tata bahasa Arab. Jadi kita nak kenal kalimah-kalimah di dalam Quran itu. Jadi sebenarnya kalimah dalam Quran ni hanya dibahagikan kepada 3 kumpulan sahaja. Boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan. Okey, apa dia kumpulan tu? Saya. Baik, ni. Jadi yang kita baca Quran tu semua apa tu? Itu semua disebut sebagai kalimah. Boleh nampak ke? Nak tutup lampu depan? Dalam kelas ni tak apa Boleh nampak jelas. Boleh nampak pelajar online pun nampak jelas Jadi kalimah tak payah Bazil, tak apa. Tak payah tutup lampu. Okey. Okey. Jadi boleh dibagi kepada 3 kalimah. Kumpulan kalimah. Maknanya semua kalimah tu kita boleh kelaskan dia. Kita boleh masukkan dia dalam kumpulan kalimah. Lebih mudah lagi kerana di sini kita ikut color juga. Senangnya kita boleh mengikut warna. Dikelaskan mengikut warna. Jadi warna hijau ialah harf. Okey, salah satu saya akan ceritakan. Warna hitam ialah isim. Warna merah ialah fi'il. Perlu ke hafal ni? Tak perlu. Faham je konsep dia dulu. Jadi, harf ni apa? Harf ini adalah kata ataupun perkataan yang tiada nilai makna. Semua kalimah ni maksudnya perkataan. Jadi kalau harf ni macam mana? Perkataan yang hanya ada nilai makna apabila digabungkan dengan perkataan lain. Ni harf. Maksud dia apa? Perkataan yang dia sendiri ada tak makna? Ada. Tapi makna dia tu ada nilai tak? Macam dia tak memberi kefahaman. Jadi dia tak ada nilai.
Maknanya susah nak faham. Contoh perkataan yang macam dalam bahasa kita pun ada kata macam gini. Maknanya perkataan dari, perkataan kepada. Jadi perkataan ni satu-satu dia kita tahulah maksud dia dari, tahu maksud dia kepada tu macam mana. Tapi dia tak ada memberikan maksud yang jelas. Orang tanya, awak pergi mana? Dia cakap pergi ke je. Dia jawab ke je. Okay, jadi kita tak faham lah kan. Tu jadi dia tak sempurna. Melainkan apabila digabungkan dengan isim. Apabila digabungkan dengan perkataan lain. Jadi perkataan apa yang digabungkan tu? Itu ialah perkataan dia boleh digabungkan tu ialah isim. Isim ni apa? Kata nama. Isim ialah kata nama. Dalam bahasa Inggeris biasanya kita kata nouns. Kalau siapa yang tak tahu bahasa Inggeris, don't worry also, tak payah risau. Maknanya tak pernah belajar benda tu. Okey, jadi kita faham isim ialah kata nama. Kata nama macam mana? Kata nama yang menamakan sahaja. Jadi dia beri nama. Menamakan. Benda ni apa? Keras, 4 segi. Ni apa? Ni meja contohnya kita nampak kat sini. Ini orang ni kalau apa? Biasa macam mana nak kata? Dia biasa kalau kita tengok, kita nak tahu okey orang macam ni lelaki, ini perempuan, macam itulah. Muka dia ada janggut, ada misai, ni benda apa tu? Tu namalah, kata nama. Faham ke? Faham tak yang dalam online ni? InsyaAllah. Faham menamakan, maksudnya kata nama dia menamakan lah. Menamakan apa? Menamakan orang, benda, haiwan, tu semua ni kata nama. Ni saya bagi konsep je. Kemudian dia juga dan lain-lain ni, ada banyak lagi. Dan kalimah isim ini tidak terikat masa. Maknanya dia tak boleh, dia cuma nama je. Nama benda, nama orang, nama haiwan, nama konsep, nama idea. Tapi dia tidak terikat dengan masa. Maknanya dia tak ada nak cakap telah meja oleh ia, tak boleh. Tak boleh nak cakap sedang kerusi, tak boleh. Sedang nama kat sini dalamnya ada nama anak ni, nama Umar. Sedang Umar, dia akan Umar. Jadi benda tu tak boleh, tak ada masa. Manakala fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Yang ini perkataan yang terikat dengan masa. Maknanya dia ada ceritakan tentang masa. Itu je. Konsep ni kita faham. Kalimah, semua kalimah yang kita lihat dalam Al-Quran itu, semuanya boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan ini. Iaitu harf, maknanya perkataan yang hanya ada makna apabila dia bergabung dengan isim ataupun apabila dia bergabung dengan fi'il, digabungkan. Dan kita ke yang nak gabungkan tu? Kita ke? Tak. Sebab Quran dah siap dah. Kita tinggal nak kenal. Oh, ini harf. Kalau peringkat permulaan ni kita susah lagi nak ingat. Tak boleh nak bezakan. Kita boleh membezakan menerusi warna. Kita masih boleh bezakan melalui warna. Melalui kaedah nahwu ringkas ni, kita boleh bezakan harf, isim dan juga fi'il menerusi warna yang kita dah warnakan. Maknanya kalimah-kalimah dalam Quran tu diwarnakan untuk memudahkan kita memahami pecahan kalimah. Okey, dapat tak yang tu sekarang? Boleh follow ke? Kat mana nota ni? Selain daripada yang saya tulis, ada dekat dalam buku ataupun di sini. Nanti saya akan berikan ya. Pada akhir kelas ni, nanti kita akan beri untuk malam. Okey, jadi pecahan kalimah, ni yang dalam buku tu adalah pecahan kalimah kepada kata tugas ataupun harf, kemudian isim dan juga fi'il. Hari ni kita tengok yang ni je dulu. Nampak ke? Ke kecil sangat? Nampak. Nampak ya?
Yang online kalau tak nampak je, please raise your hand, please angkat tangan, dan nanti kalau saya tak nampak dekat sini, admin insya-Allah akan alertkan saya. Kalau nak saya ulang, saya akan ulang insya-Allah. Pecahan kalimah. Jadi maksudnya apa? Kalimah dalam Quran tu yang kita belajar bahasa Arab ni boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf, kumpulan isim dan juga kumpulan fi'il. Pada permulaan ni jika kita rasa sukar untuk membezakan, kita boleh berpandukan warna. Jadi harf ni diwarnakan hijau, isim diwarnakan hitam dan fi'il diwarnakan merah. Ya. Okey, kalau dah dapat yang tu, kita akan terus pergi kepada harf. Harf pula boleh dibagikan kepada 2 bahagian lagi. Makna harf ni boleh dibagikan kepada 2 bahagian. Satu, kata tugas. Harf ni satu jenis yang pertama ialah kata tugas. Jenis yang kedua ialah kata sendi. Saya akan pergi step by step, satu demi satu. Jadi jangan rasa risaulah. So yang pertama, kita pergi dulu kepada kata tugas. Kata tugas, maknanya nama dia pun kata tugas ya. Nama dia kata tugas. Maknanya dia ada kerja, dia ada tugas. Dia apa tugas dia? Tugas yang utama bila kita sebut je kata tugas, dia mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Selepasnya maksud dia apa? Maksudnya macam ni. Okey, ini harfnya. Saya tulis dalam bahasa Arab lah. Yang ni maknanya sebab kita nak tengok dalam bahasa Arab kan. Jadi ada harf. Jadi selepas dia ni ada perkataan kalimah yang lain, dia akan ubah baris akhir kalimah tersebut. Itu yang dikatakan tugas tu. Okey, contohnya perkataan isim Allah. Contohnya kita selalu jumpa kan? Allah ni kadang-kadang Allahu. Kalau kita wakaf memang tak ada apa-apa. Tapi kita pernah jumpa Allahu. Kita pernah jumpa Allah dalam Quran. Kita juga pernah jumpa Allahi. Jadi apa yang perubahan baris tu? Kat mana berlaku tu? Ni yang dikatakan perubahan baris akhir. Perubahan baris akhir. Kadang-kadang dia berubah sebab ada harf dekat depan dia. Ini yang default, yang asal. Tapi disebabkan ada satu jenis huruf kat depan ni. Huruf apa? Kita belum belajar. Tapi ada huruf ni, dia menyebabkan berubah jadi fathah. Ataupun ada jenis huruf apa? Kita belum belajar. Dia menyebabkan baris kasrah. Itu dikatakan tugas tu. Faham? Boleh ikuti? Boleh? Bagi thumbs up pun tak apa. Online ni Jadi jangan sampai macam kita jauh nanti rasa segan. Alah, teacher dah terlepas. Alright. Baik. Kemudian kalau kata sendi pula, jadi opposite dia kata sendi tidak mengubah baris selepasnya. Mengubah baris selepasnya. Dia tak ada apa-apa tugas lah. Okey, kata tugas. Sekarang saya pergi masuk kepada kata tugas. Kalau tak ada, saya akan jalan je ya. Okey, sekarang kita pergi kepada saya kecilkan sikit skop ni. Fokuskan kepada kata tugas sahaja. Kata tugas, ada 3 kata tugas yang utama. Kita tengok tadi perubahan baris tu, makna ada 3 kata tugas. 1, harfu jar, 2, harfu nasab, dan 3, harfu jazam. Harfu jar hanya bertugas untuk isim. Harfu nasab boleh bertugas untuk, maknanya dia boleh menukar baris isim dan juga fi'il. Okey, perhatikan warna yang saya sentiasa tukar ni Manakala huruf jazam pula dia hanya bertugas untuk fi'il. Okey. Betul, khalas bab pecahan kata tugas. Jadi sekarang kita akan fokus pula
kita tak akan kita akan fokus pada yang pertama ni, kata tugas yang pertama. Jadi pada malam ni berapa bulan? 23 hari bulan 3 2003. Fokus kita pada harfu jar. Boleh? Baik, kita pergi terus kepada harfu jar ya. Okey, ini harfu jar. Mari kita lihat. Harfu jar Okey, harfu jar. Okey, kat sini ini kata tugas yang pertama. Harfu jar mengubah baris akhir kalimah selepasnya menjadi kasrah. Okay, semua orang faham bila saya sebut kasrah? Ada yang tak faham? Sila bagi tahu. Kasrah ni saya bagi tahu jugalah. Kasrah, okey, kalau baris atas macam ni kita sebut fathah. Ini yang sebut kasrah, ini sebut sebagai dhammah. Okey. Ini sebut apa? Ni kita sebut fathah. Ini yang bawah ni kasrah. Ini kita sebut sebagai dhammah. Dhammah. Jadi itu baris yang kita maksudkan ni . Kalau kasrah ni macam mana? Baris bawah. Biasa kita sebut baris bawah. Jadi sekali lagi harfu jar mengubah baris akhir kalimah lepasnya menjadi kasrah. Harfu jar juga adalah tanda bahawa kalimah selepasnya adalah isim. Okey, ni kita nampak ni harfu jar. Maknanya selepas harfu jar ni mesti isim. Itu kata tugas. Dia akan bertugas untuk isim. Dia akan mengubah isim selepas itu menjadi kasrah. Baik, mari kita lihat dan baca sama-sama harfu jar yang paling common dalam Quran. Yang selalu kita jumpa. Kita baca dalam Fatihah pun ada. Okey, kita baca. Min, daripada atau dari. Ila, kepada. An, dari hal atau daripada. Ala, atas. Fi, dalam, pada atau di. Bi, dengan, kepada. Ka, seperti. La, bagi. Li, bagi. Ni kita nampak kalimah ni satu huruf je. Dia huruf satu ataupun dua huruf. Macam ni ada dua huruf. Dua ke tiga. Lah, dia sepatutnya kalau kita jumpa dibaca ada alif kecil tu kan. Tu tiga huruf lah. Tapi dia ni maksud dia atas. Dia adalah harf. Di sinilah nanti dia bersambung. Mari kita lihat contoh. Yang ada yang banyak dalam Quran yang ni je. Adakah ini bermakna ini sahaja? Tak, ada banyak lagi harfu jar. Tapi kita fokus pada harfu jar dalam Al-Quran. Ya? Boleh tak follow Siti? Boleh ya? Okey, jom kita tengok contoh. Kalau kita baca Quran, kita mesti jumpa perkataan-perkataan ni. Yang berikut adalah contoh harfu jar bersama contoh kalimah isim yang menyusulinya. Perhatikan bahawa kalimah isim yang menyusuli adalah berkedudukan majrur. Okey, tak faham majrur ni lagi, biarkan dulu. Sekarang saya nak tunjukkan contoh je. Okey, dalam mushaf kita ni, panduan kita tu kita akan letak sebelah ni di lapisan ni. Ini lapisan ada tiga. Lapisan pertama, lapisan kedua dan ini lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga ni ada indikator. Mana kita tunjukkan ini harfu jar. Maknanya isim yang selepas dia tu, ni dikata majrur tu. Apa majrur? Jangan risau. Jangan risau, jangan overthink, jangan nak macam tak hafal pun tak payah dulu. Cumanya kita nampak kita boleh terjemah ke tidak? Min ni. Okey, min. Maksud dia daripada. Jadi perkataan ni min daripada Allah. Ini highlightnya tadi. Baris kasrah ni. Yang mana boleh baris, boleh tukar, nampak baris kasrah. Kalau kita kata minallahu, salah. Minallah mesti Allah tu berbaris kasrah. Okey, min daripada Allah. Min khairin. Walaupun kasratin tanda dua, tapi dia tetap mesti baris bawah. Min khairin, suatu kebaikan. Daripada suatu kebaikan. Okey, contoh yang ni pula.
minal muslimina, daripada orang-orang yang menyerah diri. Walaupun tak buka mic, saya harap pelajar-pelajar online ni, semua peserta-peserta online sebut sama-sama saya ya. Dalam dewan ni, dalam kelas fizikal mereka sebut. Jadi di online pun sebutlah. Kalau kita tengok je kita tak dapat. Dia ilmu Quran ni kena membuat. Jadi kena sama-sama ya. Okay, minal muslimina. Okay, perhatikan yang di-highlight ataupun yang dibulatkan ialah ya. Ini yang dimaksudkan dengan baris akhir dia tu. Dia bukan muslimuna, tapi kerana ada harfu jar ni, dia jadi minal muslimina. Kalau minal muslimuna, salah. Min ada harfu jar, mesti dia jadi muslimina. Bukan barisnya ni, tapi yang ni. Minhum, daripada mereka. Banyak tak perkataan ni dalam Quran? Banyak sangat. Jadi takkanlah kita dah baca banyak kali, home ni tak boleh ingat lagi. Itu je. Kita bergantung kepada kekerapannya kita jumpa. Dan kita takkan jumpa selain daripada, tak ada jumpa minhim, tak ada. Min mesti home. Tapi baris dia sukun. Tak, dia memang jenis ni tak berubah. Tapi maksud dia apa? Sama je. Min, daripada mereka. Okey, kita tengok pula contoh kedua untuk ilah. Baca sama-sama saya ya. Ilallahi, kepada Allah. Ila khairin, kepada suatu kebaikan. Ilal muslimina, kepada orang-orang yang menyerah diri. Ilaihim, kepada mereka. Anillahi, ini mesti baca anillahi lah. Dari hal Allah ataupun daripada pun boleh. Banyak tak jumpa perkataan ni? An ashabil yamin contohnya. An Abi Hurairah. An Rasulillah. An dari hal ataupun daripada Allah, dari anillahi daripada Allah atau dari hal Allah. An khairin, dari hal suatu kebaikan. Anil muslimina, dari hal orang-orang yang menyerah diri. Anhum, dah berhenti dah ikut. Dari hal mereka. Okey, kita pergi pula kepada contoh untuk ala. Alallahi, atas Allah. Ala maksud di atas. Ala, atas. Allahu Ta'ala pun sama juga. Di atas, dia sama juga. Atas juga. Ala ni atas, maknanya macam menunjukkan boleh jadi di atas, boleh jadi ke atas. Tapi yang umumnya atas lah. Ala khairin, atas suatu kebaikan. Ana ala khairin, saya di atas satu kebaikan. Saya atas. Alal muslimina, atas orang-orang yang menyerah diri. Ahsantum. Alaihim, atas mereka. Good. Okay, fi. Fi ni dia ada 3 maksud tadi. Fi maksud dia apa? Ingat lagi tak? Di, dalam, pada. Bagus Umar. Ingat lagi yang tu. Fi. Jadi kita kena tengok kesesuaian konteks ataupun ayat. Fillahi, boleh jadi pada Allah, boleh jadi di Allah ke boleh tak? Tak boleh, yang sesuai padalah. Fi khairin, dalam suatu kebaikan. Fil muslimina, pada orang-orang yang menyerah diri ataupun di dalam. Fihim, pada mereka. Seterusnya bi. Okey. Ada orang tahu, mungkin ada orang yang tahu bi ni, saya rasa maksud dia demi. Maknanya perkataan bi ni yang kita belajar hari ni 2 je maksud dia. Dengan atau kepada, ya. Dengan atau kepada. Banyak lagi maksud lain, tapi kita fokuskan pada hari ni 2 maksud saja, iaitu dengan ataupun kepada. Billahi, kepada Allah. Macam a'udzubillah, na'udzubillah. Kita selalu sebut tu. Na'udzubillah. Tu maknanya kami berlindung kepada Allah. Perkataannya
kepada Allah. Kalau dengan Allah ni biasa kepadalah, tak boleh dengan. Bi khairin, dengan satu kebaikan. Bil muslimina, dengan orang-orang yang menyerah diri. Bihim, dengan mereka. Sama je perkataan mereka ni. Dah berapa kali dah kita jumpa ni? Dah berapa kali? Ada 9 kali lah. Kita akan jumpa 9 kali. Ka pula, maksud apa ka? Seperti, ya betul Siti. Seperti kallahi, seperti Allah. Contoh ini contoh saja. Ka khairin, seperti suatu kebaikan. Kal muslimina, seperti orang-orang yang menyerah diri. Kahum, seperti mereka. Kita banyak dah perkataan kita tahu hari ni. Ada 9. La ataupun li sama maksud, walaupun satu ni baris fathah, satu ni baris kasrah. Tapi kalau dia jar, kalau dia ni adalah kumpulan jar, terjemahan dia bagi. Bagi. Jadi lillahi ni ada 2 kalimah dekat sini. Boleh nampak tak? Kalau perasan sebenarnya ada 2 kalimah dekat sini. Ada 2. Saya pisahkan dia. Dia kalau pisah sebenarnya satu li, kemudian selepas tu ada tambah dengan Allahi. Jadi kenapa macam baca lillahi? Ini hukum apa? Siapa yang dah belajar tajwid tahulah ni. Hukum apa ni? Alif lam. Alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Jadi dia drop je, bunyi alif, bunyi lam tu drop. Hamzah wasal didropkan, tinggal yang ketiga je. La ataupun li maksud dia bagi. Li khairin, bagi suatu kebaikan. Lil muslimina, bagi orang-orang yang menyerah diri. Lahum, bagi mereka. Okey. Khalas. Bab harfu jar, selamat. Bab harfu jar dah selesai. Sekarang masa untuk buat latihan. Jadi kita dah tengok ni tadi. Okey, dah selesai dah. Yang kata tugas untuk tanda kepada isim ataupun huruf jar. Dah selesai. Sekarang untuk kita menguji kefahaman kita, kita cuba letakkan. Kita cuba buat latihan ya. Latihan 1 harfu jar. Okey, untuk latihan 1 ni saya nak panggil ke macam mana? Kita buat sama-sama. Kita panggil boleh? Cuba ya. Bagi 5 minit. Terjemah harf di bawah seperti contoh pada permulaan latihan. Kena tutup mata ke? Tak ya. Boleh tak tengok buku? Boleh. Supaya kita familiar Kita sentiasa buat tu, kita tengok buku. Okey, saya tulis. Boleh cuba buat di situ. Dan biasakan untuk letak ni. Yang penting terjemahan tu. Dah kita tahu ni semua huruf jar, tulis jar. Tapi sekarang ni terjemahan dia. Tengok contoh. Min daripada, ila kepada, ka seperti, ala atas, fi di dalam ataupun pada ataupun di. Kalau kita tak larat nak tulis 3, tulis 1 pun tak mengapa. Baik, siapa nak cuba? Ramai dah syahid malam ni. Semalam ada 30 lebih, hari ni kita ada 20 lebih je. Baru hari pertama. Alahai, tapi tak apa, insya-Allah ada rakaman boleh tengok. Okey, cuba kita siapa nak cuba? Ada nak cuba? Okey, yang dalam kelas nak cuba, la apa dia? La maksud dia bagi. Umar cakap bagi. Umar 11 tahun dia baru belajar benda ni. Pakai mic Umar. Jawab tu pakai mic. Mic tu dah on belum? Abdul Rahman mana? Tidur dah. Okey, tak apalah. Kecil lagi. Okey, siapa nak cuba? Boleh. Kalau ada lampu tu dah lah tu. Tekan lama sikit. Siti nak cuba? Boleh tak apa. Kalau nak tengok jawapan tak ada masalah. Tapi cuba tulis dulu. Okey. Umar, la? Bagi. Ala? Ke atas. Atas. Bi? Kepada. Kepada. Kuat sikit. Cakap dekat sikit mic tu. Kepada. Li? Bagi. Bagi. Min? Daripada. Daripada. Ahsanta. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa nak cuba?
baris kedua. Siti nak cuba? Boleh. Okey, B dengan bagi anti Siti mikrofon. Pakai mic baru kawan-kawan dekat online dengar. Okey, B dengan Fi dengan Ah, B dalam dalam sekejap, lupa dah. tak apa, memang bukan Dari terjemah hal. lepas. Dari hal, ya. Seperti Bagus. Lagi B kepada. kepada ataupun dengan, dua-dua boleh. Tengok konteks. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Siti. Okey. Okey, siapa nak cuba online? Ada siapa nak cuba? Tak ada. Kat chat ada apa? Ada notification. Can admin tell me? Okey, jap buka sini. Tak ada. Ya. Okey, siapa admin nak cuba? Puan Mahfizah nak cuba? Cuba Puan Mahfizah jawab. Okey, boleh. Okey. La Hmm, yang ni. Mana yang baris? Okey. Yang ketiga, yang tadi dah La bagi, betul. ila kepada, ila kepada, Ya, kepada ka, ka seperti, ya, min daripada, daripada fi insya-Allah dalam, di dalam ataupun ataupun di, betul, dan ataupun pada. pada. Alhamdulillah. Jadi hari ni Puan Mahfizah dah boleh sebut 5 dah dan boleh terjemah 5. Nanti jumpa dalam Quran baca tadarus apa dah jumpa. Betul? Okey, jazakillah khairan. Siapa lagi nak cuba? Fi an ala li ila. Saya teacher Siapa ya? Khairunisa. Khairunisa. Okey, silakan. Fi dalam Dalam an daripada daripada ala atas atas li bagi bagi ila kepada. bagus. Kepada macam itulah. Saja je saya panggil sikit-sikit. Kalau satu-satu, kalau kita duduk depan ni memang seronok lah seorang satu buat satu perkataan. Tapi sebab kita pun terkekang sikit. Yelah online ni saya pun tak tahu nak siapa nak volunteer. Terima kasih Puan Khairunisa ya. Baik, jadi kat situ maknanya perkataan inilah harfu jar ni kita akan jumpa berulang kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tak ingat, rujuk semula kepada nota. Tak ingat, tak apa. Tengok balik semula. It's okay sebab memang teknik dia tu mengulang. Baik, yang ni kita bagi peluang pula pada orang lain untuk latihan 2 huruf jar. Bulatkan harfu jar seperti contoh yang pertama di bawah. Kemudian apa kena buat? Mula-mula kita bulatkan harfu jar dulu. Satu, kita ada warna untuk menjadi panduan kita. Okey, perkataan ni kita selalu baca bismillah. Jadi bismillahi. Jadi kat sini kita bulatkan dulu, kemudian tulis terjemahannya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang seterusnya ya. Kemudian bila kita tuliskan terjemahan tu, lepas tu kalau saya tak ada, maknanya perkara ni boleh kita semak sendiri dengan menggunakan panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Bagi yang dah ada buku lah. Bagi yang tak ada tu memang kenalah cuba dulu, buat je dulu. Okey. Boleh tengok juga Quran terjemahan yang sedia ada. Jadi di sini ada nombor ayat. Rujukkan nombor ayat. Nombor yang pertama sebelah kiri merujuk kepada nombor surah. Ini nombor ayat. Jadi ayat yang kedua ni kita kena buat apa? Bulatkan harfu jar dan terjemahkan. Itu je. Yang lain terjemahan diberi. So kita fokus pada harfu jar sahaja. Fihi hudal lil muttaqin. Siapa nak terjemah? Ada tak orang yang angkat tangan? Dalam ni. Umar juga angkat tangan. Umar dah lah. Bagi anti-anti, nenek-nenek. Kat dalam ni ramai ada nenek kan? Anti-anti, kakak-kakak. Ada siapa nak cuba? Terjemahkan, terus baca je jawapan tu.
Bagi tahu saya kita nak bulatkan yang mana. Fi, okey, betul. Kita bulatkan fi. Okey, terjemahan dia. Okey, lagi kita bulatkan li. Okey, lepas tu kita terjemahkan. Terjemahkan fi tadi apa? Fi. Li betul bagi. D. Kita kena baca dari kanan ke kiri. Bagi ambil mikrofon Siti. Dalam boleh, pada boleh, Dalam dalam. li tu kita letak pada bagi. Bagi. Okey, bagi kita orang. bacakan terjemahan seluruhnya. Dalam petunjuk, Dalamnya, dalamnya petunjuk betul? bagi orang-orang yang bertakwa. Ahsan. Betul tu. Macam itulah. Okey, seterusnya surah 2 ayat 3 bil ghaib. Siapa nak cuba ni? Ni sepatutnya boleh kita buat macam pusingan pantas saja . Tapi kalau tak pantas pun pelan-pelan pun boleh juga. Janji kita dapat selesaikan. Dengan yang gaib. Dengan yang ini sesuai kepada. Yang ini sesuainya ialah kepada. Okey, orang online, sahabat-sahabat di online, kelas online ni tak ada nak cuba ke? Especially yang first time mencuba masuk kelas ni. Cubalah buat. Bima unzila ilaika. Jadi, siapa lain nak cuba? Dengan Siapa tu? Adeline. Ha? Dengar, Adeline. Kak Adeline. Annie? Adeline. Okey. Jelas, okey. Bima dengan apa yang Okey. telah diturunkan ia ila ke atas engkau. Ila kepada. Kalau ala baru ke atas. Ini kepada. Okey. Betul sebab ila dengan ala kena bezakan. Kalau ala dia eja dengan ain, yang ini eja dengan hamzah. Ala ila. Bunyi dekat tapi dia makna dia berbeza. Ini sebenarnya pun bima ni kalau kita tengok konteks ayat ni surah 2 ayat 4 yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi perkataan beriman biasanya perkataan beriman selalunya diikuti dengan perkataan bi ni. Jadi sesuai dia kepada lah. Tapi kita baru belajar ni tak apa je. Kita kata dengan kepada, kita letak dua-dua pun tak ada masalah. Hudal lil muttaqin. Okey, siapa nak cuba yang ni pula? Kita nak bulatkan yang mana? Ustazah. Ya, Izian. Izian silakan. Hudal muttaqin. Yang li tu. Bulatkan li. Bagus. Okey, li. Jangan kita bulatkan lil, kita bulatkan li. Jadi terjemahnya? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, seterusnya ala hudan. Ala atas. Atas apa hudan? Atas petunjuk. Hudan. Banyak kan kita jumpa perkataan hudan? Semalam pun kita baca beberapa kali kita jumpa. Baik, ila syayatinihim. Siapa lagi nak buat selain daripada Izian? Ada lagi? Belajar di online. Ila syayatinihim. Kepada. Ya? Kepada ila. Siapa? Ila kepada pembesar-pembesar. Betul, kepada pembesar-pembesar bagi mereka. Kama amanan nasu. Siapa nak buat pula yang ni? Ka dengan ma. Jadi kita bulatkan yang ka. Jadi kotak. Bolehlah. Yang penting tanda. Okey, siapa nak buat ni? Ka apa ka? Betul Siti, seperti, alhamdulillah, seperti. Tapi kita kena perhatikan ka ni satu warna hijau. Kalau dalam kita punya modul warna hijau. Tapi dia mesti di awal, dia bukan ka yang duduk belakang.
Dia bukan ka yang duduk belakang. Bukan maka macam tu. Dia mesti ka. Lepas tu perkataan lain. Seperti apa yang telah beriman oleh ia oleh manusia. Lahumul haqqu. Siapa nak buat yang ni? Bagi mereka. Ahsantum. Jadi dekat dalam dewan pun jawab, dekat online pun jawab. Bagi mereka oleh kebenaran itu. Jadi kita terjemahkan yang tu je dulu ya. Alright, seterusnya an ashabil jahim. Ini sesuai apa? Kita tengok konteks. Penghuni-penghuni bagi neraka. Jadi ini apa terjemahan dia? Yang paling kuat? Daripada atau dari hal. Yes, dari hal. Dari hal penghuni-penghuni bagi neraka. Banyak kali tak kita jumpa frasa ni? An ashabil jahim, an ashabin nar, an ashabil yamin. Jadi semua tu maksud dia mesti ada an ni dari hal. Min qablika. Dia kalau kita selalu baca dengan tajwid tu kadang kita tak perasan tu. Memang kita baca dengan tajwid tapi bila kita tengok tulisan ni, jadi kita sebenarnya kalau kita baca min qablik kan, tapi kat sini bila dibalik pada baris asal dia ialah min. Jadi kita sebut untuk belajar ni kita kena sebut baris akhir tu. Tak apa, tak payah ada tajwid tu pun. Maksud saya tak ada dengung ke ikhfa tu kita tak buat, tak apa. Kita nak belajar kan? Min qablika. Jadi min ni maksud dia apa? Daripada. Daripada. Dah laju dah Siti. Masya Allah. 2-3 kali je jumpa. Allah pasti bagi kepada kita. Takkanlah kita ulang-ulang tak dapat lagi kan? Min qablika, daripada sebelum daripada engkau. Rizqan lakum. Rizqan lakum. Rizqan lakum. Bagi kamu. Ahsantum. Jadi bagi kamu. Alhamdulillah. Cukup ke? Ada soalan? Ke nak masuk terus? Malam ni kelas malam macam laju ni. Kita pagi tak masuk lagi ni Kelas malam semua terror dah. Alhamdulillah. Boleh masuk harfun nasab? Ataupun saya recap dulu. Nanti malam kelas jadi cepat. Assalamualaikum. Orang online. Nak kena ketuk pintu ni. Boleh. Boleh. Senyap yo. Kusyuk. Ada ya? Fokus. Masya Allah. Fokus sampai tak terjawab saya tanya ni. Saya jangan rasa alamak. Syukurlah ada dekat dalam dewan ni ada. Kalau tidak, hai cakap seseorang cikgu ni. Baiklah. Ada soalan? Tak ada. Buat masa ni. Tak ada Jadi faham? Nak teruskan? Sekarang dah pukul 10.40. Tadi kita mula kelas 10.50. Kita ada extra 10 minit. Nak teruskan? Siapa nak teruskan? Sila vote. Okey. InsyaAllah. Boleh. Boleh, Ustaz. Okey, jadi kelas ni nak lewat sikit ke? Besok kita nak start pukul 10 ke atau kita start macam tadi 9.45, 9.50? Saya nak ambil kesempatan tu lah. Saya kalau boleh tak nak kita macam cepat sangat Tapi kalau boleh tak ada masalah. Cuma saya takut ada yang tak bercakap jadi nanti dia rasa macam susah lah jadi terus drop. Kalau boleh jangan sebab sebenarnya taklah susah sangat. Betul ke Puan Siti? Sudah tak? Okey lah. Setakat ni boleh. Nak tambah? Boleh tambah? Okey, ada soalan daripada Puan Siti. B tu dengan dan pada. Macam dia nak tahu ayat selepas tu nak tahu dekat mana. Okey, tu nanti. Bila kita sekarang ni, kita jangan risau yang tu. Itu dah pergi overstep tu nanti. Maknanya kita dah ke depan sikit. Jadi kita sekarang ni matlamat kita kenal dan kita boleh terjemah. B memang ada perkataan yang maksud dia lain. Kita tak akan boleh tahu sehinggalah kita nampak
huruf-huruf ni dia bersama dengan ayat yang lain. Tapi sekarang ni kita cuma fokus pada maksud dia yang dua tu je dulu. Kalau kita terjemah dengan, kita terjemah kepada. Alhamdulillah. Kita dah kira okey lah tu kita untuk kelas malam ni. Nanti kita sambung lagi. Tu yang saya tanya tu. Besok kelas nak mula pukul 10 ke atau nak mula macam tadi 9.45, 9.50? Pukul 10 pun boleh lah. Pukul 10. 10. Okey. Nanti kita tu seorang je cakap, semua orang okey ke pukul 10? Okey. Cik Zainal, pukul 10 boleh? Boleh. Okey. Okey boleh. Puan Mafiza boleh? Pukul 10? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Puan Ikhlas ke Encik Ikhlas ni? Boleh Okey, siapa yang tak boleh nanti tak apa kot. Boleh tengok rakaman kot insya-Allah Kalau kata macam dah mengantuk terpaksa dah masuk tidur lah, jadi tak apa. Puan Nurzihan Abdullah? Boleh insya-Allah. Boleh Alhamdulillah. Jadi besok kita mula pukul 10. Hari ni kita saya ada lagi 10 minit. Saya fikir kita boleh je masuk harfun nasab Jadi dekat sini. Jadi kata tugas ni tadi har boleh dibagikan kepada dua jenis. Maknanya satu kata tugas dan kata sendi. Sekarang kita masih lagi pada kata tugas dan kita telah lihat contoh serta kita dah buat latihan tentang harfu jar. Hari ni kita pergi kepada kita terus pergi kepada harfun nasab. Maknanya kata tugas yang bertugas untuk isim, dia mengubah baris isim. Isim tu akan daripada asal dia dhammah, dia akan jadi fathah. Dia akan jadi fathah dan huruf nasab ni juga akan menyebabkan fi'il berubah kepada baris daripada dhammah, dia akan jadi fathah. Itu kerja dia. Dia tukar jadi tugas dia menukarkan isim dan fi'il. Tapi kita nak tahu, kita belum tahu isim, kita belum tahu fi'il. Memang kita belum tahu, kita akan pelajari. Kita nak kenal je mana dia harfun nasab, apa kerja dia. Ni harfun nasab. Harfun nasab ni ada 5 sahaja. Yang bukan ada 5 je, dia ada banyak lagi. Tetapi dalam Quran yang selalu kita jumpa ialah kata harfun nasab yang 5 ini. Dia kita sebut-sebut Harfun nasab mengubah baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Contoh 5 tu la'alla. Ini nama dia harfun nasab. Maksud dia jumpa je la'alla, maksud dia ialah supaya ataupun boleh jadi. Ada 2 maksud. Tapi biasa yang kita jumpa supaya. La'allakum tattaqun. Banyak kan kita jumpa? La'allakum supaya. Ataupun boleh jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ni? Bacakan Umar. Anna. 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 Jadi anna maksud dia bahawasanya. Ini pun huruf nasab. Inna. Ini pun huruf nasab. Maksud dia apa Umar? Sesungguhnya. Terus, dah tutup. Lan. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Lan. Ada orang nama Lan, ingat dia ni tidak sekali-kali maksud dia. Tapi kalau jadi orang Kelantan dia dah jadi abale, dah tak jadi dah. Tak jadi Lan. An bahawa. An bahawa. Okey, sekali lagi kita sebut la'alla supaya atau boleh jadi. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Lan tidak sekali-kali. An bahawa. Jadi dia hanya kalau lan dengan bahawa ni dia akan mengubah fi'il je. Dia akan mengubah fi'il. Ni isim boleh. Dia ubah isim. Ni ubah isim. Ini pun ubah isim. Isim apa? Kata nama. Fi'il apa? Kata kerja. Harf apa? Hari ni kita belajar harf tu apa dia?
Sendi. Ahsanti. Alhamdulillah. Saya rasa betul lah ramai yang fokus malam ni, insya-Allah. Harfu jazam ada beberapa. Boleh ke? Saya kira besok saya kena ulang juga jadi kita tengok contoh harfu nasab dulu. Harfu jazam kita buat besok. Besok malam. Ni contoh harfu jazam. Dia macam ni. Innal ladzina kafaru. Tapi ni kita tak nampak lah. Tak nampak perubahan baris akhir untuk perkataan ni, kita tak perasan lagi. Tapi contoh macam ni pun kita tak nampak. Dia nak tunjukkan contoh dalam ayat. La'allakum tattaqun. Nanti boleh tengok dalam Quran. Malam ni apa kita boleh buat? Bagi yang dah ada buku, saya suggest sangat untuk lihat kepada mushaf latihan. Mushaf latihan. Sekejap ya. Mushaf latihan ni yang nipis sekali tu, bagi yang dah ada, dah dapat dah. Jadi dia tak ada jawapan. Tapi di sini kita boleh tengok, kita boleh kenal pasti huruf yang kita dah belajar. Jadi kat sini contohnya B, kita dah tahu dah. B ni harfu jar. Okey, terjemahkan yang kita dah tahu tu. Cuba buat ni sebagai latihan. Saya tinggalkan dengan latihan ni lah. Kalau yang tak ada, dah boleh juga guna mushaf Madinah. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Pergi je buat Al-Fatihah je dulu. Cuba cari. Buat je Al-Fatihah ni. Bagi yang tak ada buku. Buat Al-Fatihah ni. Cuba cari. Mana dia huruf tu. Nanti barulah tahu. Bila kita dah buat tu, bila kita ada latihan-latihan tu yang kita akan lagi kenal. Bila kita kenal, kita cuba terjemah yang kita dah kenal. Okey, nak cuba yang ni, Fatihah. Kita lagi sikit masa ni, kita cuba Fatihah Kita cuba highlight harfu jar je dulu. Okey, dalam satu B ni. Bismillah. Boleh ke? Boleh tak Siti? Susah. Ataupun kita pakai latihan lah. Semua orang pakai latihan je. Yang ada warna. Okey. Cari harfu jar pada ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Harfu jar. Lillahi. Li je. Okey, harfu jar li. Ahsanti. Kita terjemahkan. Bagi Allah. Bagi Allah. Kita Bagi Allah. harfu jar je. Kita jangan susah hati yang lain tu. Kita cari harfu jar, kita terjemahkan harfu jar je. Baik. Dalam Ar-Rahmanir Rahim ni ada tak? Ada warna hijau? Tak ada. So tak ada harfu jar lah. Harf apa pun tak ada. Maliki Yaumiddin ada? Maliki Yaumiddin tak ada. Tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada? Ada wow. Wow. Wow tu huruf jar ke? Kita dah belajar belum? Wow Belum. tu kan. Tak Belum. boleh. Ada belum? Betul lah tu. Itu harf teacher. Memang betul harf tapi dia bukan harfu jar. Jadi belum belajar lagi. Okey. Ihdinas siratal mustaqim ada? Tak ada. Tak ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ada? Ada alai. Ada alai. Jadi kalau kita nampak alai ni, bolehlah kita terjemah. Apa dia ala? Atas mereka. Atas. Dah boleh terjemah yang ni. Alhamdulillah. Seterusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tak? Alai. Ala. Dengan Ala wala. maknanya ala lah. Dia bila kita pisahkan dia jadilah ala semula. Dia jadi ala. Ala. Kalau kita dah, tadi kita kan kalau dia bercantum alai. Tapi kalau dia berpisah berarti dia balik semula asal. Dia sebenarnya ala tu. Terjemahan? Ala. Terjemahan? Atas mereka. Atas. Atas lah. Tu je yang kita boleh kita cuba buat. Lagi satu, buat teruskan dengan surah Al-Baqarah. Carilah.
cari harfu jar je. Cari harfu jar je. Jangan cari harfu lain. Cari harfu jar. Yang kalau dah belajar harfu nasab. Harfu nasab tu kita akan jumpa. Nanti kita buat dengan lebih teliti ataupun lebih detail besok. Tapi Ustazah, ya, Ustazah nak tanya, saya nak tahu jar, nasab, apa tu, jazam tu, itu memang nama dia lah, kita apa Ya, nama jar sebenarnya tu. apa dia? Tak tahu. Sebab saya nak tahu apa sebenarnya makna jar tu, jar, nasab, jazam tu. Dia Tak buat memang masa ni tak nama perlu dia tahu je. lagi. Ha? Ha? Tak Memang perlu dia tahu lagi. tak Tak perlu tahu dia lah, memang kita kena faham jar tu Yes. apalah. Apa dia jar? Kalau orang kata harfu jar, kita kenal. Okey, ni harfu jar, ni harfu jar, ni harfu jar. Itu je cukup. Sebab kita nak translate pun tak boleh. Tak cukup. Boleh tu boleh tapi lagi confused. Baik, tak payah. So don't worry. Kata tugas ada 3. Harfu jar, harfu nasab, harfu jazam. Dia ada tugas. Apa tugas dia? Harfu jar tugas untuk menjadikan isim yang selepas dia tu baris kasrah. Harfu nasab menjadikan isim ataupun fi'il selepas dia baris fathah. Yang saya kata awal tadi. Baris fathah ke kasrah ke dhammah itu adalah suara ataupun peranan kalimah tu dalam ayat, peranan Al-Quran. Kalau saya boleh kongsi sikit lah ya. Ke dah nantilah besoklah pula dah macam dah lambat sangat. Kesian pula ke kawan nak balik. Tak apa, nanti saya tunjukkan kepada kita lah macam mana signifikan dia tu, perubahan tu. Baik, tapi yang kita faham kata tugas tu dia mengubah baris. Ada sesuatu yang diubah. Kalau diubah tu jadi maknanya apa? Itu nanti bila kita belajar lagi insya-Allah kita akan jumpa. Excuse me, minta maaf Baiklah. Jadi untuk malam ni apa yang saya kena kongsikan dengan kita semua pada malam ni? Notanya, apa yang saya perlu kongsikan? Bagi tahu saya. Yang ni? Yang kanan ni? Yang ni ke? Ni nak kongsi ke tak? Ataupun tak perlu? Kongsi. Kongsi. Pagi tadi dia orang belum masuk situ. Okey, yang saya akan pastinya saya akan kongsikan hari ni latihan 1 muka surat 4 ni dan juga latihan 3 ni lah. Harfu jar. Pagi tadi pun ada juga ya, kalau nak ambil yang tu dia cuma dia punya explanation tu lain-lain sikit lah. Tak boleh nak verbatim sama macam pagi tu tapi lebih kurang. Maksudnya boleh. InsyaAllah saya akan kongsikan apa yang saya kongsikan pada malam ni. Dan kalau nota yang sebelah ni nak juga ke? Ke dia sama je? Tak payah pun tak apa kan? Yang belah kanan ni. Boleh juga nak kongsi Ustazah. Boleh juga. Boleh sebab nak catat dalam buku nota. Okey, baiklah. Jadi untuk kelas kita malam ni kita tawakuf dulu, kita akan tangguhkan sehingga esok hari insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.